Baik, selain daripada Avatar, The Way of Water, tahun ini kita ada Rabbit, The Way of Water juga. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia Madani. Anda bersama saya Izzu Yusof dan juga kakak kesayangan. Kakak kesayangan sangat. Assalamualaikum, hai, apa khabar Malaysia? Apa khabar semua? Selamat menyambut Tahun Baru Cina bagi anda yang sedang berada bersama ahli keluarga di kampung ataupun di mana-mana sahaja anda berada. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, ceria selalu dan juga bahagia. Bahagia. Macam ada hini tu. Okey, kita dah pun menyambut Tahun Baru Cina. Hari ini hari kedua sambutan Tahun Baru Cina. Sudah pastinya ramai orang ambil kesempatan untuk selain daripada pulang ke kampung, ada juga yang masih menggunakan kesempatan di hari kedua ini untuk menziarahi keluarga dan sanak saudara terdekat. Selain daripada masyarakat Tionghoa yang akan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina, tidak terkecuali daripada rakyat Malaysia yang selain yang berbilang bangsa turut mengambil kesempatan untuk selain daripada bercuti, pergi makan-makan, pergi membahagiakan diri. Membahagiakan diri, betul. Walau bagaimanapun kami masih setia bersama anda bekerja pada hari cuti. Walaupun anda cuti, kami di sini untuk menyampaikan pelbagai informasi yang menarik. Dan juga pada hari ini kita akan bercakap mengenai Feng Shui Tahun Arnab. Itu antara salah satu pengisian menarik di Apa Khabar Malaysia buat hari ini untuk anda semua. Dan bercakap soal Tahun Baru Cina, kita pada semalam kita dah melihat suasana kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina di seluruh Malaysia. Ada beberapa negeri yang kita boleh kongsikan di portal bernama.com, di mana kalau kita melihat di Kuala Lumpur terutamanya ada yang mengambil kesempatan untuk berkunjung ke tokoh-tokoh seperti di Guan, di Temple Chinatown, di mana perayaan di rumah ibadat tersebut mereka singgah seawal jam 8 pagi. Itu di Kuala Lumpur. Kalau kita melihat di Terengganu, ada beberapa ahli keluarga yang memulakan perayaan Tahun Baru Cina ini dengan aktiviti sembahyang mereka seawal 7 pagi juga di Ipoh. Jadi kemeriahannya di Ipoh Perak. Itu antara situasi yang kita boleh kongsikan. Seperti kita tahu, sepanjang PKP 2 tahun kita tidak meraihkan Tahun Baru Cina dengan begitu meriah. Jadi pada tahun ini kita menyambut Tahun Baru Cina dengan sambutan yang sangat meriah. Luar biasa kemeriahannya. Semalam pun sempat juga saya singgah ke beberapa rumah. Ala-ala dah pergi assignment, kita beraya sekali lah. Beraya sekali, sempatlah. Untuk melihat situasi, suasana kemeriahannya tu. Sebab kita dah 2 tahun tak menyambut Tahun Baru Cina. Jadi tahun ini, apa kata kita buat dengan julung-julung kali meriahnya. Sebab Alalang dah lama tak buat, so kita buat meriah terus. Meriah terus. Okay, baik, sebenarnya kita dah macam kita ni sebenarnya rasa macam masih dalam mood cuti kita lagi. nak cuti lagi. Tapi itu biasa. Kalau pagi pun memang macam tu. Baik, seterusnya Izzu, di New Zealand pula Chris Hipkins sebagai Perdana Menteri baru New Zealand dan telah pun berikrar untuk menumpukan kepada isu-isu domestik. Jadi Parti Buruh New Zealand mengesahkan Chris Hipkins sebagai pemimpin baru. Parti itu sekaligus menjadi Perdana Menteri ke-41 New Zealand setelah Jacinda Ardern telah pun meletakkan jawatan. Mesyuarat Caucus parti itu pada Ahad mengundi Chris Hipkins sebagai ketua baru parti dan menjadi calon tunggal bagi menggantikan Jacinda Ardern. Ini menurut laporan dari Xinhua. Jadi ahli Parlimen Kelston dan Menteri Kabinet Carmel Sepulani juga dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi mengikut ataupun berdasarkan sistem politik di New Zealand, parti yang memegang majoriti di Parlimen layak untuk membentuk kerajaan dan juga memilih ketua parti itu untuk menjadi Perdana Menteri. Seperti yang telah disebutkan tadi, beliau juga berikrar untuk menumpukan kepada isu-isu domestik termasuk berkaitan hal-hal inflasi, harga perumahan dan juga undang-undang selain mungkin beliau merancang untuk melawat China, mungkin untuk memperkukuhkan lagi hubungan dua hala antara New Zealand dan juga China itu. Kalau kita melihat situasi arena politik bukan saja di Malaysia, tapi kesan daripada pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat memberi satu fenomena kepada global
Contoh yang terbaik kita melihat pelantikan Perdana Menteri ke-41 di New Zealand, di mana akan ada beberapa reformasi dalam kerajaan yang dilakukan bagi mengatasi perkara-perkara berbangkit dengan langkah segera, seperti mana yang diperkata dan diperlakukan oleh Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Malaysia. Banyak sebenarnya isu yang akan diperhalusi, tapi gerak kerjanya sudah pasti akan lebih pantas berbanding sebelum ini yang memerlukan masa bermesyuarat, berbincang dan sebagainya. Tapi kita tak nak sentuh benda itu lah. Tapi begitulah hal-hal pentadbiran negara di mana-mana pun. Yang pentingnya Perdana Menteri yang dilantik itu semestinya memikul tanggungjawab yang besar dan juga berat untuk memacu negara itu untuk dimajukan. Baik. Kita dah bercakap pasal politik lah kan, politik global ni. Kita masih lagi dalam mood nak bercuti lah sebenarnya. Tapi sebelum itu, macam biasa, kita nak tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ni. Malah tahu kalau ada yang merancang untuk berjalan ke mana-mana ke, kita tengok dulu kan, hujan lebat ke macam mana ke. Kira-kiranya macam ada warning amaran banjir kilat tempoh hari. Jadi kita lihat dulu ramalan cuaca untuk hari ni dan seterusnya bersama rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Zihan Suziana Abu Daud. 6 termasuk 2 kanak-kanak maut manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan melibatkan 2 kereta di Batu 13 Kahang, Jalan Keluang Mersing, Keluang petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Muhammad Fauzi Mat Noor berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu kira-kira 4:40 petang yang melibatkan Pro2 Myvi dan Honda Stream. Muhammad Fauzi berkata mangsa yang maut menaiki Pro2 Myvi dikenali sebagai Masrina Kahdar 21 tahun, Muhammad Zarfah Nur Amin 16 tahun, Muhammad Syakir Nur Amin 11 tahun, Muhammad Ashraf Radik Abdullah 11 tahun dan Muhammad Adil Abdul Kadir 23 tahun. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrin Muhammad Nur yang mengesahkan perkara itu berkata, seorang lagi penumpang kereta Pro2 Myvi meninggal dunia di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang malam tadi. Mangsa tersebut dikenali sebagai Siti Nurzanah Kahdar, 26 tahun, yang merupakan penumpang bahagian hadapan kenderaan berkenaan, meninggal dunia kira-kira 9:30 malam tadi ketika menerima rawatan di zon merah di hospital. Siasatan awal mendapati mereka yang menaiki kereta Pro2 Myvi itu dalam perjalanan dari Keluang ke Kahang untuk berkelah di pantai air papan Mersing. Siti Nurzanah yang merupakan kakak kepada Masrina mengalami kecederaan di bahagian kepala, perut dan tulang pinggul. Turut berada dalam kenderaan yang sama dan masih dirawat di zon merah ialah Nur Anali Syarania, 7 tahun, manakala pemandu Muhammad Syarizan Syafandi, 24 tahun, dirawat di zon kuning akibat kecederaan di kepala, muka dan tangan sebelah kiri. Dalam pada itu, pemandu dan penumpang kereta Honda Stream yang merupakan pasangan suami isteri, Zulkifli Zakaria, 53 tahun dan Kamariah Yusof, 48 tahun, serta anak mereka, Ariana Nurbatrisha Zulkifli, 13 tahun juga mengalami kecederaan. Pro2 Myvi yang membawa 8 orang itu dari arah Keluang dipercayai hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan yang dilalui Honda Stream di kilometer 71 Jalan Batu Pahat Mersing, Kahang. Remaja lelaki lemas manakala seorang rakannya masih hilang selepas mandi manda di Pantai Batu Layar, Kota Tinggi, tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora berkata, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu daripada orang awam pada 1:25 tengah hari. Maklumat awal mendapati kedua-dua mangsa datang ke pantai itu bersama 4 rakan lain menaiki motosikal dari Keluang dan kehadiran mereka di situ diketahui oleh ibu bapa masing-masing.
Orang awam yang berada di lokasi kejadian membantu menyelamatkan mangsa pertama, iaitu remaja lelaki berusia 17 tahun, namun dia disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk berdasiasat. Operasi SAR seorang lagi remaja lelaki berusia 16 tahun yang masih hilang dihentikan sementara pada 7.30 malam susulan cuaca gelap dan laut bergelora akibat angin kencang pada sebelah malam. Operasi disambung semula 8 pagi tadi. Polis Kuala Lumpur sedang mengesan seorang lelaki dipercayai pembuli jalanan di persimpangan lampu isyarat Jalan Metro 1 Metro Prima Kepung. Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur menerusi kenyataan memohon sesiapa yang terlibat dalam insiden itu tampil membuat laporan di mana-mana balai polis berdekatan bagi memastikan siasatan secara terperinci dapat dijalankan. Selain itu, mereka boleh menghubungi Balai Polis Kepong di talian 03-6274-2312 dan Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul di talian 03-4048-2222. Semalam tular di media sosial tindakan seorang lelaki mengetuk cermin kereta menggunakan bongkah batu bata dan memarahi pemandunya dengan kata-kata kesat. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi berita, saksikan Buletin Bernama 11 pagi nanti. Dengan itu, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Baik, seperti yang saya katakan di awal pembuka tadi, Pak Syah senyum macam tu. Ada bahan baru ni. Tak ada. Selain daripada Avatar, The Way of Water, kita ada Arnab. Dan sebenarnya Arnab ni cukup simbolik di Malaysia kerana, saya takut nak sebut sebenarnya, tapi disebabkan tahun ni mengikut zodiak tu merupakan tahun Arnab yang cukup bertuah. Jadi kita nak bercakap soal tuah tahun Arnab. Bersama dengan kita siapa Pasha pada hari ini? Okey, untuk hari ini untuk kita bercakap mengenai tuah tahun Arnab ataupun tuah saya. Sebab saya sendiri dilahirkan di tahun Arnab, kita akan bercakap bersama Master Kenny Hu, pengasas Good Feng Shui Group. Hai Master Kenny, boleh dengar kami di sini? Halo. Hai, halo, selamat tahun baru. Kongsi Pasai. Sihat Master Kenny? Selamat tahun baru Cina. Okey, Master, kita nak mulakan kita punya diskusi perkongsian pada pagi ini menyebut tahun tuah tahun Arnab. Mungkin Master boleh kongsi kenapa Arnab ni dianggap sebagai satu haiwan yang membawa tuah kepada masyarakat Tionghoa terutamanya dalam zodiak. Okey, Arnab ini sebenarnya bila kita fikir pasal Arnab, kita akan link kepada kecerdikan dan juga Arnab juga lonjak ups and down. Dan ianya sangat cerdik lah, tahu nak pergi mana lebih selamat, pergi mana lebih dapat tuah banyak. Jadi tahun ini memang satu tahun yang memang membawa tuah. Dan tahun Arnab ini berunsur air. Dan Arnab ia sendiri ialah unsur kayu. Jadi air akan memberi satu tuah yang lebih baik kepada kayu. Maksudnya setiap tahun ada unsurnya sendiri. Jadi unsur air dalam tahun ini memberi Arnab ini lebih banyak, lebih tenaga. Jadi kamu juga macam dipredikkanlah bahawa tahun ini dari segi ekonomi, bila kita masuk terutama selepas masuk bulan ke-6 akan dapat lebih banyak berita yang lebih baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, politik dan lain-lain lah. Jadi memang Arnab ini memang satu tahun yang lebih baik kalau banding dengan tahun-tahun yang lain. Terutamanya tahun ini, mungkin ada ramai orang juga dapati bila mereka jumpa dengan kawan ke atau saudara mara yang lama tidak jumpa kan, mungkin dalam 2-3 hari yang lalu sampai sekarang, mereka nampak setiap orang tengok sama orang lain kan. Mereka dapati semua nampak lebih muka lebih cerah, lebih menarik dan juga mungkin lebih muda, lebih cantik kan.
Ini bukan kerana pakaian ke apa. Sebab tahun ini ialah satu tahun yang kami bagi ia satu tahun yang memang sungguh menarik. Sebab tahun ini kita panggil tahun Love Affair Year, 大桃花年. Maksudnya setiap orang bila kita tengok kawan atau orang lain atau orang tengok kita akan lihat, kita akan dapati semua nampak lebih menarik. Ini sebab disebabkanlah itu juga tahun ini memang ada ramai orang akan menjalankan perkahwinan, ada juga membuat rancangan ada anak ke, dan pindah rumah dan buat banyak benda-benda yang sungguh menggembirakan lah. Maksudnya tahun ini memang satu tahun yang membawa banyak beria dan juga gembira. Bu, berkaitan dengan ekonomi, sebenarnya nak tanya soalan ni lama dah. Tapi kalau kita mengkaji personaliti Arnab tu, dia ada, mereka lahir tahun Arnab ni ada personaliti yang kita boleh lihat ada persamaan. Pemandangan kakak saya dia lahir tahun Arnab. Kita nak tengok mungkin ada persamaan yang akan dikongsikan oleh Master. Memang orang yang dilahir pada tahun Arnab memang lebih cantik, menarik dan lebih handsome. Tapi bukan saya. Ya, ini memang betul. Sebablah tu setiap tahun Arnab memang ada ramai orang yang akan plan lah untuk rahimkan anak yang zodiaknya Arnab. Dan Arnab juga sangat cerdik juga. Begitu. Terkesima kejap. Ni dah macam tak lebih puji dah ni. Baik, Master Kenny, kita dah bercakap mengenai personality untuk yang lahir di tahun anak. Kita nak bercakap pula, nak tanya pasal bisnes dan juga perniagaan. Apakah mungkin ramalan Master Kenny untuk mereka yang menjalankan perniagaan ataupun yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Apa agaknya tuah untuk mereka dalam bidang bisnes dan perniagaan? Jenis apa mungkin? Okey, dari segi ekonomi atau bisnes, ekonomi apa bisnes yang berunsur air dan juga logam, memanglah dalam tahun ini memang bertuah yang sangat baik. Terutamanya ekonomi yang berunsur air. Air ialah benda yang mengalir, tak berhenti, sepertinya pelancongan, hotel dan juga logistik. Memanglah ini ialah industri yang nombor satu, sangat bagus. Jadi tahun ini memang sangat baik. Bagi mereka yang sedia ada, mereka menjalankan bisnes seperti ini, macam dulu 2-3 tahun yang lalu disebabkan MCO dan pandemik, memanglah dalam keadaan yang sungguh sukar. Tapi masuk tahun ini, terutamanya tourism, pelancongan, hotel, industri hotel dan juga logistik akan masuk satu tahap yang sungguh-sungguh baik, dan bisnes mereka akan mungkin bertambah baik. Kami harap mungkin ianya akan bertambah 3 kali ganda lebih baiklah daripada macam tahun lepas. Jadi mereka yang menceburi dalam bidang-bidang seperti ini memang sangat baik. Yang unsur atau bisnes yang satu lagi yang sangat baik ialah bidang yang berkaitan dengan unsur logam. Unsur logam ialah misalnya bisnes yang atau perniagaan yang berkaitan dengan banking, finance, dan juga akan lebih ramai orang nak menukar atau beli kereta, sebab kereta ini juga dalam bidang unsur logam juga. Selain daripada itu, kami juga buat ramaran juga bahawa tahun ini harga-harga seperti logam ke, copper ke, steel ke akan naiklah, dan harga emas juga akan terus meningkat dengan secara mendadak juga. Kami ramalkan terutamanya dari sekarang sampai pertengahan tahun akan gradually naik. Selepas masuk pertengahan tahun kan, selepas Jun, terutama yang masuk bulan 9, ekonomi seluruh dunia terutama di Malaysia akan naik dengan sangat cepat. Bukannya macam slow-slow lah, bukan beransur-ansur, tapi akan naik dengan macam mendadak lah. Jadi kita semua orang mestilah bersedia dari segi mungkin produk kita, services kita, dan juga capability juga. Kita mesti meningkatkan.
Okey, Master. Master sebut tadi arnab sinonim dengan air, dengan kayu. Tapi kenapa mereka yang menjalankan perniagaan dalam bidang logam dikatakan memberi satu tuah pada tahun ini? Kenapa logam? Okey, sebenarnya setiap tahun macam dalam bidang feng shui kan, kita boleh buat analisa pada tarikh dan masa lahir tahun arnab ini. Misalnya tahun arnab ini sebenarnya sekarang walaupun sudah masuk hari yang kedua tahun baru Cina ini, sebenarnya sekarang masih lagi berada di tahun harimau. Dan arnab akan secara rasmi masuk kepada tahun ini ialah mulai daripada Februari 4 hari bulan pada pukul 10.43 AM. Jadi masa itulah kita ambil itu macam birth chart dia, chart tarikh lahir atau masa lahir, dan kita buat analisa. Dan kami dapati birth chart-nya untuk tahun ini, arnab yang berunsur air ini, yang pertama, unsur logam dan air ialah unsur yang paling penting, paling memberi pengaruh yang lebih baik. Jadilah kita bolehlah ambil feature ini untuk link kepada bisnes. Jadi bisnes-bisnes yang berunsur atau ada link dengan unsur logam dan unsur air akan menjadi lebih baik, lebih cepat memasuki satu tahap pemulihan yang sungguh-sungguh baik. Dan unsur yang lain, yang 3 unsur yang lain, misalnya unsur kayu sebenarnya okey juga. Tapi kalau banding dengan unsur air dan unsur logam, air dan logam memanglah akan masuki satu tahap yang sungguh meriahkanlah semua orang. Dan juga unsur kayu sepertinya pemberajalan, education lah, furniture, sayur-sayuran, makanan atau buah-buahan. Lagi di Malaysia yang penting industri yang berunsur kayu ialah kelapa sawit, getah. Jadi kami juga ramalkan bahawa dalam tahun ini produk-produk seperti ini akan harganya lebih tinggi. Ini akan lebih baiklah, tambah baik kepada pekebun kecil juga. Jadi secara teorinya air dan juga logam memberi tuah pada tahun ini. Masya. Ya, memang. Baik, Master Kenny, akhir sekali, apakah mungkin antara nasihat Master Kenny untuk semua orang di luar sana, macam mana kita nak mempertingkatkan tuah untuk tahun arnab dan juga ucapan tahun baru Cina, Master Kenny? Silakan. Okey, disebabkan tahun ini logam dan juga air ialah unsur yang paling penting dan memberi banyak tuah. Jadi yang paling senang ialah kita pakai pakaian yang berwarna biru dan tambah dengan bercampuran dengan emas. Jadi ini satu cara yang sungguh senanglah untuk menambah tuah dalam tahun ini. Yang kedua ialah kalau boleh di dalam rumah, dari segi feng shui kan, kita boleh selalu duduk nak buat kerja ke, nak buat Zoom meeting ke, nak buat quotation ke, nak buat pembelajaran ke, bolehlah berada di tempat kawasan selatan dan utara. Ini ialah 2 tempat yang memang membawa tuah yang lebih banyak di dalam rumah lah berbanding dengan kawasan di tengah rumah. Jadi kita ambil satu kompas, tengok mana ialah bahagian atau kawasan utara dan selatan. Misalnya di utara dan selatan ada satu bilik ke, ada tempat ruang kosong ke, kita boleh taruh meja sana, duduk sana, buat kerja kita dah di rumah. Di office juga sama juga. Bahagian utara dan selatan ialah 2 kawasan yang sungguh membawa tuah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Master Kenny. Sebenarnya banyak kita nak ucap lagi, kita nak rungkai berkaitan dengan tahun arnab ni. Tapi apa pun, suka juga untuk saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Master Kenny kepada anda yang nak percaya terpulang, nak mengambil ada intipati yang boleh kita ambil sebenarnya untuk kita amalkan dalam tahun ini untuk 2023. Betul. Tapi kepada yang rasa macam sangsi boleh percaya ke ni, itu terpulang pada anda. Apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada Master Kenny Ho atas perkongsian mengenai tuah tahun arnab pada hari ini bersama dengan kita secara live di atas talian. Terima kasih Master Kenny, dan selepas ini kita nak tengok. Okay. Kongsi pasal. Kongsi pasal wan serui. Okay, thank you. Okey, lepas ni kita nak tengok apa Pasha kita ada apa lepas ni. Okey, selepas ni kita ada VT berkenaan sambutan tahun baru Cina dan juga nostalgia kuih bakul. Apakah itu? Sama-sama kita saksikan. Setiap
Setiap kali sambutan Tahun Baru Cina, kuih bakul atau Niangao yang melambangkan tuah dan kemakmuran sentiasa mendapat permintaan tinggi oleh masyarakat Tionghoa, terutama kuih yang dihasilkan melalui kaedah tradisional. Di Padang Besar Perlis, kenangan manis membantu mendiang ibu membuat kuih bakul di dapur setiap kali sambutan Tahun Baru Cina, mendorong Chang Chai untuk terus memperjuangkan tradisi membuat kuih itu. Chai yang mesra dengan panggilan uncle berkata, beliau meneruskan perniagaan keluarganya itu kerana dapat mengimbau kembali nostalgia bersama mendiang ibunya, Wong Fung, dan juga rakan-rakan pada zaman kanak-kanak. Baginya tidak lengkap sambutan Tahun Baru Cina tanpa kuih bakul yang menjadi hidangan wajib setiap tahun. Membuat kuih bakul perlu kesabaran yang tinggi kerana proses mengukus kuih bakul mengambil masa yang lama, iaitu sekitar 10 sehingga 12 jam. Menurut bapa kepada seorang anak itu, permintaan terhadap kuih bakul bukan hanya daripada kaum Cina, sebaliknya turut mendapat sambutan daripada rakan-rakan Melayu yang juga meminati kuih tersebut. Dan setiap tahun, beliau menghasilkan sebanyak 2 tan kuih bakul untuk dipasarkan sekitar Perlis dan Kedah. Hai, kembali lagi masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap mengenai tuah di tahun anak. Saya rasa bertuah sangat tahun ini. Baik, kita teruskan rancangan kita hari ini. Kita akan bercakap mengenai topik yang lebih berat sedikit, tetapi juga topik yang amat penting untuk kita semua fahami, dan juga rasanya untuk semua penonton ambil tahu dan juga peka mengenai pengabaian kanak-kanak. Jadi kita akan bercakap bersama Dr. Nurul Nadia Saimi, Dekan Fakulti Pendidikan dari College University Saito. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari cuti umum ni datang ke studio Apa Khabar Malaysia untuk kita bercakap mengenai topik yang pada saya bukan saja untuk ibu bapa ataupun keluarga, tapi untuk semua ambil tahu, ambil berat mengenai kes-kes pengabaian kanak-kanak. Jadi kita nak menyelam dalam topik ini, kita nak orang kata berdiskusi dan juga merungkai di manakah silapnya bila kita bercakap mengenai topik pengabaian kanak-kanak ini. Pertama kali kita mulakan, apakah yang dimaksudkan dengan pengabaian kanak-kanak itu sendiri? Dari segi apa, mungkin doktor boleh terangkan? Okey, pengabaian kanak-kanak ni bermaksud kita tidak memberi perhatian kepada keperluan fizikal, keperluan medikal, keperluan emosi dan juga keperluan pendidikan kanak-kanak. So jadi dalam 4 aspek ni, kalau katakanlah kita secara langsung ataupun tidak langsung, bermaksud intentional ataupun tidak intentional. So jadi kalau fizikal ni bermaksud kita tak bagi dia pakaian, makanan dan sebagainya. Emosi ni dia rasa kurang kasih sayang, dia mungkin rasa threatened secara emosi. Kalau medical ni kita tidak memberi dia keperluan medical bila dia sakit, bila dia luka. Dan lagi satu adalah pendidikan, bila kita tak hantar dia ke sekolah. Itu adalah maksud asas pengabaian kanak-kanak. Kita nak faham juga pengabaian kanak-kanak ni. Takut ada setengah kanak-kanak yang melihat, sebab budak sekarang semakin bijak, semakin cerdik. So kita perlu faham pengabaian kanak-kanak ni, macam doktor kata, 4 perkara. Sekiranya mereka membuat aduan ataupun laporan kepada pihak polis, kata, oh family saya tak bagi tu, family saya tak bagi ni. So macam mana kita nak memahamkan perkara ini kepada budak-budak terutamanya? Sebenarnya itu bukanlah pengabaian, kerana mungkin ada limitasi dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak itu. Okey. So jadi dalam konteks tu, sebenarnya kita sebagai ibu bapa kita kena banyak explain kepada kanak-kanak. Okey, explain ni bermaksud dia nak kena tahu bahawa keperluan dia kita penuhi ataupun tidak. Keperluan tu ialah apa? Seperti katakanlah macam anak saya sendiri kan, mama tak beli mainan, so you neglecting me. Sebenarnya tidak. Okey, kita tengok, kita bagi dia cukup makan, cukup pakai, bilik panas sangat ke? Oh tak, ada aircon, ada kipas. Okey, pergi sekolah ke tidak? Jadi kan ini adalah beberapa perkara-perkara asas yang kita kena explain dekat dia. Okey, masalah dia adalah apabila kanak-kanak
sekarang ni terutamanya kita dah boleh nampak pada umur 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun yang mana mama abaikan saya sebab apa? Sebab kawan saya dapat beg baru, saya masih gunakan beg lama. So jadi ini adalah perkara-perkara asas di rumah yang mana kita kena explain dekat budak-budak. Kenapa kita tak nak beli beg baru? Kenapa orang lain dapat beg baru? So jadi budak-budak zaman sekarang bila dia dah pandai, dia boleh terima. Jadi saya rasa masalah yang berlaku kenapa budak-budak buat macam ni sebab parents tak ada masa untuk explain dengan lebih lanjut. Doktor, satu soalan cepu mas. Adakah dengan tidak memberikan handphone, telefon pintar merupakan satu pengabaian kepada kanak-kanak itu? Dia boleh jadi satu pengabaian. Okey. Sekiranya terlalu masa yang diberikan itu terlalu lama dan juga sekiranya kita bagi handphone itu untuk tujuan untuk dia buat kerja sendiri dalam satu jangka masa yang sangat lama. Okey, walaupun secara teknikalnya tak nampak sebagai pengabaian. Sebab apa? Dia dekat rumah bagi iPhone ataupun iPad. Apa pengabaiannya? Tetapi kita kena tahu satu perkara ya. Bila kita bagi handphone dalam satu jangka masa yang terlalu lama, condition fizikal dan juga emosi kanak-kanak tersebut mungkin mungkin terabai dalam konteks yang mana ibu bapa tidak memberi perhatian yang secukupnya. Okey. Sebab apa? Kenapa saya cakap itu boleh jadi satu konteks pengabaian? Sebab ianya akan melibatkan mental state yang tidak stabil dan juga dia ada masalah-masalah yang lain sebab seperti masalah linguistik, masalah sosial. Jadi apabila berlakunya masalah-masalah ini, bila kita track balik ke belakang, kita akan tengok rupanya ianya merupakan satu pengabaian. Dan kita kena tengok juga kenapa ibu bapa bagi anak-anak handphone untuk satu jangka masa yang sangat lama. Dan ada kes yang saya pernah nampak, parents dia bagi handphone lama sebab parents sibuk bekerja, especially work from home. Anak makan, tak ada makanan. Sebab apa? Parents busy. Anak masak sendiri nugget. Anak makan nasi dengan kicap. Ini adalah kes-kes yang saya dengar daripada pihak sekolah lah. Doktor, kita banyaklah sebenarnya dengar mengenai kes-kes pengabaian kanak-kanak ni, terutama mungkin di berita ataupun di kisah-kisah yang berlaku viral. Pada pendapat doktor sendiri, kenapakah ini berlaku? Adakah kerana ibu bapa itu sendiri sebenarnya tidak bersedia secukupnya untuk menjawab? Untuk bukan, dia macam ibu bapa yang kurang bersedia untuk membesarkan anak-anak. Pendapat doktor macam mana? Itu ada satu kemungkinan yang besar sebenarnya. Dan lagi satu, tapi kalau nak katakan tidak bersedia, mungkin. Tetapi kita sekarang ni zaman handphone dan sebagainya, kita boleh sediakan diri kita. Apa yang kita perlukan adalah maklumat. Okay, jadi semua maklumat kita boleh jumpa dalam internet. Bila kita pregnant tu, kita dah start looking for information. Okay, saya rasa masalah dia bukan bersedia dari segi tidak tahu, tetapi lebih kepada persediaan emosi. So jadi bila kita pregnant, kita akan start fikir kerja macam mana, sebab once baby tu lahir, semua perkara akan berubah. Masa tidur kita berubah, masa bangun berubah, masa suami isteri berubah dan sebagainya. Kemudian dengan kerja yang banyak. So jadi ini adalah antara masalah utama kenapa pengabaian boleh berlaku. Jadi bukanlah dia tak pandai, tetapi dia secara emosi dia. Okey. Dalam kes-kes yang sebegini, salah satu sebenarnya sewaktu pandemik yang lepas, banyak juga kes-kes pengabaian yang kita dengar. Antaranya kanak-kanak yang dibiarkan di rumah berseorangan. Adakah itu juga dianggap satu pengabaian terhadap kanak-kanak itu sendiri, di mana ibu bapa itu bukan mengabaikan secara sengaja tetapi terpaksa? Okey. Sebenarnya ada konteks-konteks yang tertentu yang kita kena faham ya. Okey, mana-mana kanak di bawah umur 12 tahun sebenarnya tidak boleh duduk di rumah berseorangan kecuali terpaksa atas apa sebab-sebab yang tertentu ya. Okey, sebagai contoh, kanak-kanak di bawah umur 7 tahun memang tidak boleh
dibiarkan di rumah berseorangan pada bila-bila masa. Tapi 8 hingga 10 tahun kita boleh tinggalkan dia dekat rumah berseorangan dalam masa 1 hingga 1 jam setengah pada waktu siang. 12 hingga 15 tahun dia boleh duduk dekat rumah seorang-seorang, dan dia boleh kita boleh tinggal dia selama 1 malam. Tetapi 16 hingga 17 tahun kita boleh tinggalkan dia dekat rumah berseorangan tidak lebih daripada 2 malam. Sebab kenapa ada slot-slot waktu macam ni? Sebab dia kena synchronize dengan perkembangan kanak-kanak, kesediaan mental dan juga emosi dia. Cuma satu benda yang kita kena faham, kita kena tengok konteks dia adalah kanak-kanak tu apakah kondisi fizikal rumah tersebut. Adakah makanan cukup? Adakah rumah itu selamat? Lepas tu adakah rumah tersebut mempunyai potensi-potensi seperti pencurian dan juga masalah-masalah yang lain. Ini adalah benda-benda yang kita boleh kategorikan yang kita kena beri perhatian. Cakap pasal rumah, doktor, kita pergi kepada mereka yang tinggal di dalam rumah. Contoh satu keluarga tu ada 3 orang anak. Anak A yang sulung, B yang kedua dan C yang paling bongsu. Ini bukan luahan, tapi disclaimer awal, ini bukan luahan. Apabila menyebut berkaitan dengan pembentukan peribadi dalam menjadikan seseorang anak itu lebih berdikari, ada setengah pihak yang salah interpretasi. Anak pertama selalu menjadi mangsa kepada pengabaian segala-galanya, perhatian dan sebagainya. Adakah itu merupakan satu perkara yang perlu dilalui oleh setiap ibu bapa untuk menghadapi pengabaian yang diungkapkan oleh anak-anak sulung terutamanya? So, apa komen doktor? Ini bukan luahan. Ini bukan luahan. Ini soalan. Baik. Silakan doktor. Saya pun anak sulung juga. Jadi saya rasa saya faham. No wonder doktor gelak. Saya anak bongsu. So, kebiasaannya pengabaian yang berlaku pada anak sulung ni, kalau kita tengok baliklah, terutamanya kalau dia ada anak kalau dia tu 3 beradik sebenarnya yang paling tidak diabaikan adalah yang sulung dan yang nombor 3. Betul tak kan? Sebab bila dia yang sulung, kita bagi dia segala-galanya. Anak pertama. Anak yang bongsu, ini yang last ni. Jadi kita bagi yang segala-galanya juga. Yang sebenarnya tak abai ni adalah yang tengah-tengah. So, itu yang dipanggil middle child syndrome. Sebab apa? Sebab katakanlah macam saya ada anak kan, 4 orang. So yang sulung ni masa kecil dia cakap kat saya, I have a wonderful childhood. Dahsyat macam tu kan. Tetapi yang tengah-tengah ni, saya sebagai parent sekalipun, saya boleh expect apa benda yang akan berlaku dekat dia. Tak apa, yang nombor 2 ni kita buat macam ni sahaja. Baju pun bagilah baju yang abang dia punya, abang ke kakak punya kan. So jadi semakin dia besar, kita punya expectation kita dah tahu apa untuk kita expect daripada kakak dia. Jadi yang tengah ni lah kita lebih kurang abaikan, bukanlah abaikan kita berikan kurang perhatian. Sebab apa? Because of the expectation. Kita dah tahu apa yang akan berlaku. Kita tahu apa benda yang kita perlu lakukan kalau sesuatu berlaku. Kalau yang kecil tu lain pula lah kan. Itu yang ditatang-tatang lah sebab ini alah sekali. Betul. So jadi nak menjawab soalan macam mana kita nak fokus ataupun kita nak bantu kanak-kanak macam ni lah yang terabai ni, sebenarnya salah satu cara yang efektif adalah kita kena banyak bercakap dengan dia. Kita kena dengar. Saya rasa ibu bapa sekarang kurang mendengar kanak-kanak disebabkan oleh letih bekerja, terlalu banyak perkara yang kita nak fikir. Walaupun macam makcik saya, dia housewife kan. Kita ingat housewife ni tak ada kerja, tapi kan dia punya kerja start at 5 o'clock in the morning, dia akan habis pukul 11 malam. Betul. So jadi dia kurang masa untuk mendengar anak tersebut. Jadi disebabkan oleh itu, anak ni dan sindrom ni kita boleh start nampak umur 8 tahun ke atas ya. Ini adalah middle childhood syndrome ni. Dia start sebenarnya, dia akan kita nampak pada waktu tersebut, yang mana dia akan rasa dia ni disingkirkan ataupun kurang diberi perhatian. Jadi kita kena explain. Sebab anak nombor 2 saya pun dia macam tu juga. Sensitif sikit anak nombor 2. Sangat sensitif. Menyebut berkaitan dengan
ibu bapa perlu bercakap dengan anak-anak. Siapa yang memainkan peranan yang paling besar apabila berkomunikasi dengan anak-anak? Adakah ibu yang melahirkan ataupun bapa juga memainkan peranan yang penting untuk berkomunikasi dengan anak-anak? Sebab kita tahu perempuan selalunya suka bercakap dengan yang ayahnya. Yang anak lelaki suka bercakap dengan maknya. Macam saya anak mak. So dia macam Mengaku. Okey, sebenarnya keperluan untuk berkomunikasi ni adalah daripada kedua-dua pihak. Ini yang kita kena faham. Kalau ibu ni dia bercakap lebih romantik, lebih memahami jiwa anak. Ataupun kadang-kadang ibu ni lah yang paling garang sekali. Sebab apa? Sebab kita nak mendidik. Kita tak nak dia buat silap. Tetapi ada bapa, komunikasi dengan bapa adalah sangat penting. Sebab apa? Because of the male figure. Okey. Kalau kita tengok kanak-kanak yang mana banyak berinteraksi dengan bapa, dia akan membesar dengan penuh confident ataupun lagi confident daripada kanak-kanak yang kurang berinteraksi dengan bapa. Sebab apa? Bila bapa bercakap, suara dia rendah. Okey, walaupun bapa tu baik macam mana sekalipun, suara dia memang dah rendah. Dengan cara dia berdiri, cara dia duduk. Jadi budak ni kalau daripada kecil, bila dia nampak, terutamanya budak perempuan kan, bila dia nampak bapa dia macam ni, berkelakuan macam ni, cara bapa dia cakap macam ni, automatically dia akan rasa lagi selamat. Dan yang paling penting sekali yang kita kena tahu adalah itulah yang akan membantu dia untuk menjaga diri dia bila dia masuk ke alam remaja. The father figure daripada kecil. Sebab tu kalau kita tengok budak perempuan masa kecil dia sangat attached dengan bapa dia. Opposite attracts. Okey, tetapi bila dia masuk remaja, dia perlukan mak dia. Sebab dia dah datang haid, dia dah ada emosi dan sebagainya. So jadi sebenarnya komunikasi kanak-kanak dengan bapa pada waktu kecil itu adalah sangat-sangat kritikal. Itulah yang membawa dia untuk untuk menjaga diri dia masa dia zaman remaja. Tapi pesanan juga untuk kaum lelaki di luar sana, kena banyakkan bercakap. Sebab lelaki kurang bercakap. Itu masalah dia. Betul. Baik, Dato', kita nak bercakap pula. Yelah, bila kita bercakap berkenaan kanak-kanak antara umur 1 dengan 7 tahun tu selalunya tak ada masalah lah sebab masih kecil, masih manja dengan ibu bapa dan sebagainya. Saya nak fokuskan pada kanak-kanak yang mungkin berumur 12 tahun ke atas. Keperluan emosi mereka berbeza dengan keperluan emosi kanak-kanak yang masih kecil. Selalunya bila dah umur 12 ke atas ni dah mula berenggang sikit dengan ibu bapa. Nasihat doktor, bagaimana ibu bapa nak mendekatkan diri supaya kanak-kanak yang berumur 12 ke atas ni tidak terabai ataupun tidak terasa terabai emosi mereka. Betul-betul tak terabai. Kan? Okey. Antara cara lah ya, kita tengok pada cara ya. Okey, method pertama sekali adalah komunikasi. Kita tak boleh lari daripada komunikasi. Sama ada secara verbal ataupun secara WhatsApp, kita kena buat macam tu. Sebab anak saya bila dia dah masuk bilik tu kadang-kadang dia akan text saya. Betul. Dan kadang-kadang bila saya reply teks dia, lagi cepat saya dapat jawapan daripada kalau saya tunggu dia, kakak datang sini, mama nak cakap. Macam tu. So jadi sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh gunakan teknologi yang ada. So yang penting komunikasi. Nombor 2, kita kena tahu siapa kawan-kawan dia pada saya. Sebab apa? Bila budak-budak dia dah detach daripada ibu bapa, maksudnya dia dah berkawan. Okey. Jadi adalah tanggungjawab ibu bapa untuk kenal kawan-kawan dia. Sebab apa? Sebab waktu itulah dia akan rasa parents ibu bapa saya, mak bapak saya rasa tahu siapa kawan-kawan saya dan sebenarnya dia rasa bangga. Jadi ada beberapa perkara yang saya cuba buat dengan anak perempuan saya. Dia dah masuk umur 15 tahun ni. So jadi apa yang saya cuba buat adalah bila saya dia nak pergi rumah kawan dia, dekat rumah kawan dia kan, saya yang minta dia, kakak boleh tak kakak tolong video call. Kenapa? Saja nak kenal kawan kakak tu macam mana rupa dia ada kucing ke, rumah dia macam mana, saja nak tengok. So jadi saya tak sangka pula perkara tersebut boleh boost dia punya confidence, boleh increase dia punya self-esteem. Sebelum ni dia tak nak bercakap. Masa dia form 1 macam tu, dia tak nak bercakap. So jadi
daripada situ saya sendiri nampak, okey, ada perubahan. Jadi bermaksud kita kena masuk ke alam dia, kita kena bercakap mengenai kawan-kawan dia, kita kena tahu apa remaja pakai sekarang ni, muzik apa yang dia dengar, walaupun perkara tu agak sukar, terutamanya kalau parents yang dah berumur. Tapi itu adalah, saya rasa itu adalah perkara yang paling penting sekali. Cabaran itu perlu diadaptasi oleh semua ibu bapa, terutamanya mereka lahir zaman-zaman dulu, 70-an, 80-an. Kita zaman dah berubah, jadi mungkin cara kita bercakap dengan anak-anak pun kenalah berubah mengikut peredaran zaman juga. Doktor, kita di hujung perbincangan kita sebenarnya. Banyak lagi nak cakap ni. Banyak lagi nak menua. Panggil lagi doktor ni untuk kita bercakap lebih berdalam lagi. Tapi secara ringkasnya doktor, apa pesanan yang doktor boleh sampaikan kepada mereka di luar sana bercakap soal dengan pengabaian kanak-kanak tadi? Tadi doktor dah kata berkaitan dengan mengadaptasi dengan situasi, dan yang kedua komunikasi. Selain daripada dua tu, bagaimana kita ibu bapa di luar sana nak mengelakkan daripada berlakunya pengabaian kanak-kanak ni? Nasihat kepada doktor. Okey. Adalah sangat penting untuk ibu bapa memahami perkembangan kanak-kanak. Okey, katakanlah sama ada kita ada anak umur sebulan ataupun kita ada anak umur 15 tahun. Setiap hari anak kita akan membesar, okey, dan setiap hari akan ada berlakunya perubahan dari segi fizikal, mental, emosi dan sebagainya. Sebab kita ni manusia kan. Alright. So jadi saya menyeru ibu bapa di luar sana untuk mengenali anak-anak ini, mendalami apakah maksud perkembangan kanak-kanak, perkembangan manusia ini. Kita banyakkan membaca informasi-informasi mengenai karakter, personality kanak-kanak, sebab melalui kalau kita ada pengetahuan mengenai personality terutamanya ataupun sebagai contoh, kita boleh kenal budak ni dia ni macam mana, kenapa dia macam ni. Kalau ada budak, ada setengah budak dia nak time alone, ada setengah budak dia cling dengan kita. Ini adalah personality anak-anak kita yang kita kena kenali supaya kita tahu siapakah dia itu dan apa yang kita boleh expect daripada kanak-kanak tersebut. So jadi saya rasa ini adalah perkara yang sangat penting yang ibu bapa perlu tahu. Cuma kena ambil masa sikit lah, kena buka buku sikit ke scroll internet. Tapi selalu orang salah faham introvert, extrovert dengan ambivert. Tiga perkara ini selalu orang salah faham tu. Geram. Tapi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nurul Nadia Sahimi atas perkongsian yang saya rasa cukup menarik. Betul. Walaupun waktu cuti, tapi kita santai. Itu yang paling penting, tak terabai. Saya rasa tak puas lagi sebenarnya nak bercakap dengan Dr. Nurul ni, tapi tak apa, mungkin ada masa lagi ke lapangan di masa depan. InsyaAllah kita boleh jemput lagi Dr. Nurul. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak kerana bersama kami pada pagi ini. Baik, kita akan teruskan. Kita ada VT sebenarnya kan daripada koresponden kita nak lihat bagaimana sambutan Tahun Baru Cina di Little Beijing Macap. Silakan. Salam sejahtera kepada penonton bernama Dewi. Di Melaka, sambutan Tahun Baru Cina kali ini bertumpu di Macap Umbuk, Alor Gajah apabila kawasan tersebut dipilih sebagai tuan rumah Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina bagi peringkat negeri kali ini. Sambutan akan diadakan pada Isnin malam ini. Kemeriahan sambutan sudah terasa sejak seminggu lalu apabila suasana perkampungan sekitar terutama Kampung Baru Macap Umbuk dan Kampung Macap Baru yang diibaratkan umpama Little Beijing kembali bercahaya dan meriah dengan hiasan pelbagai lampu neon dan ribuan tanglong sempena sambutan Tahun Baru Cina ini. Selain tanglong merah berbentuk sfera, terdapat juga hiasan tanglong segi 4 tepat yang dipasang bersama lampu-lampu warna-warni di jalan lampu langit sepanjang lebih 100 meter di Kampung Baru Macap Umbuk. Manakala laluan di dalam kawasan penempatan Mehua Walk di Kampung Macap Baru turut dihiasi tanglong. Esko Perpaduan Penerangan Sumber Manusia Daha Eluan Pengguna Negeri Ngeng Hisem berkata Majlis Rumah Terbuka itu akan dimeriahkan dengan pertunjukan bunga api di samping jamuan pelbagai juadah yang melambangkan 3 kaum terbesar di negeri ini. Ini pertama kali rumah terbuka diadakan di kawasan luar bandar dan dijangka lebih 5,000 pengunjung akan hadir pada majlis yang bermula 7 malam.
Majlis ini bukan saja sebagai sambutan Tahun Baru Cina tetapi juga secara mempromosikan tempat kepada pelancong luar. Majlis rumah terbuka tersebut akan diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali serta beberapa Difkor Hormat yang lain. Sekian sahaja laporan dari saya. Terima kasih. Wanita dan barang perhiasan memang tidak boleh dipisahkan. Sudah menjadi fitrah seorang wanita yang suka akan kecantikan dan mahu kelihatan indah. Dalam Islam sendiri tidak melarang, malah ada beberapa hadis juga menggalakkan wanita untuk memakai barang kemas. Fungsi dan manfaat emas bukan sahaja sebagai perhiasan, malah ianya lebih daripada itu. Emas ni sebenarnya kalau kita nak letakkan sebagai satu pelaburan, dia memang ya, cumanya tapi kalau saya personally saya lebih kepada simpanan. Sebab simpanan ni satu benda yang kita simpan insya-Allah lama dan harganya akan terus meningkat dan terus meningkat. So tak semestinya gold coin, tak semestinya gold bar, tak semestinya gold wafer. Emas perhiasan juga akan membantu kita sedikit sebanyak bila masa kita memerlukan. Kita tak minta, tapi ini ialah memang dah menjadi lumrah tradisi sebab harga emas ni sentiasa meningkat. So for the last 20 years memang harga akan meningkat sekurang-kurangnya 30% setahun. Jadi kenapa saya pilih emas ini disebabkan sebab ni long term business. Dia bukan viral punya produk, dia bukan sekejap-sekejap punya produk. So jadi saya pilih sebabnya salah satunya sebab dia ada dalam Al-Quran. Sebab nanti by the end nanti kita akan beruzus niaga dengan emas insya-Allah. Terdapat banyak pilihan barang kemas emas yang dapat memenuhi cita rasa setiap wanita. Rekaan klasik evergreen seperti sawo gajah, pulut dakap, donat mahupun rekaan moden. Sebenarnya barang kemas, jewellery, produk perhiasan ni banyak. Cumanya terpulang kepada individu. Dia boleh tengok daripada 2-3 aspek. Satu daripada segi design, satu daripada segi harga. Bergantung kepada customer tu sendiri, peminat emas tu sendiri. Kalau dia lebih kepada design, so dia akan mencari design-design yang menarik lah. So kita ada banyak menyediakan berdesign kepada yang mampu milik dengan yang agak eksklusif. So jadi di Sabiha Gold ni saya menerapkan servis eksklusif tapi harga yang mampu milik. Selain menyelahkan tarikannya yang tersendiri, emas juga dapat memberi aura yang positif kepada si pemakai. Sebenarnya orang perempuan ni dia tak beli pun tak apa. Dia dapat cuci mata, dia dapat shopping mata pun dia dah ada energi. Kadang-kadang masalah-masalah yang kita hadapi itu normal asam garam kehidupan. Tapi bila dapat cuci mata, release tension, dapat tengok benda-benda yang dekat dengan jiwa wanita, so biasanya emas ni akan menenteramkan sikitlah keresahan, kegelisahan semua tu kan insya-Allah. So belilah emas untuk jangka masa yang panjang, belilah emas untuk kegunaan pemakaian aksesori wanita, belilah emas untuk mendapatkan energi kepada kita sebagai wanita. Baik, itu dia perkaitan wanita dan emas. Tengok Pasha, nampak emas. Tapi untuk lelaki pun boleh pakai emas. Bukan pakai, tapi guna untuk pelaburan. Betul. Okey, tadi kita ada Master Ken ni ada sebut pasal emas. Membawa tuah untuk tahun Arnab ni kan, dan juga kena pakai warna biru. Biru dan so hari ni tetamu kita warna biru juga. Seorang Ong, seorang lagi tuah. So saling melengkapi. Betul. Dan kita hari ni nak bercakap macam mana nak kata, sebut universiti ni cukup rapat. Sayang betul bernama dengan Apa Khabar Malaysia dengan universiti ni. Jadi kita, bukan kali pertama beliau bertandang ke Apa Khabar Malaysia. Banyak kali. Dan pada hari ini kita nak bercakap soal ada apa dengan kejuruteraan sukan. Bukan. Itu lain. Hari ini kejuruteraan sukan. Bersama dengan kita di studio pada hari ini, di sebelah kanan yang ongnya, iaitu Profesor Madya Dr. Nasrul Fazli Muhammad Nasir selaku Ketua Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Sukan Universiti Malaysia Perlis UNIMEP. Apa khabar, Doktor?
Alhamdulillah baik, sihat. Selamat kembali ke studio Apa Khabar Malaysia. Terima kasih. Di sebelahnya, tidak dilupakan juga. Yang ini yang tuahnya. Ini bawa tuahnya, iaitu Tuan Nazmizan Muhammad selaku pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi UNIMAP. Apa khabar Tuan Nazmizan? Alhamdulillah, sihat. Okey, kita mulakan dengan Yak Ong dulu. Boleh. Baik, hari ini kita nak bercakap, tadi kita dah sebut tadi ada apa dengan kejuruteraan sukan. Mungkin ramai di antara penonton kita di luar sana yang mungkin jarang dengar ataupun tak pernah dengar apa itu kejuruteraan sukan. Mungkin kita dah biasa dengar sains sukan. Tapi kejuruteraan sukan tu sendiri, apa dia sebenarnya? Okey, kejuruteraan sukan ni sebenarnya bidang yang sangat-sangat barulah. Kalau dari segi antarbangsanya, pada 1998 seorang profesor di Universiti Sheffield Hallam dia telah menubuhkan satu bidang baru dinamakan sebagai sports engineering. Jadi dia satu bidang yang sangat barulah kalau dibandingkan dengan bidang-bidang kejuruteraan yang lain macam kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam dan lain-lain lah. Dan di kita di UNIMAP sendiri, SCRC ni baru ditubuhkan pada tahun 2018. Jadi kita dah berada di persada ini selama 5 tahun. Okey. Menarik tentang kejuruteraan sukan ni, mesti ramai ingat kata ini sama macam sport science kan ataupun sains sukan. Tapi sebenarnya sains sukan ni dia lebih kepada kajian tentang diri atlet itu sendiri. Tapi kalau kejuruteraan sukan ni dia persekitaran. Saya bagi contohlah. Seperti contoh macam VAR kan, virtual aided referee, ataupun fitness trackers, yang tu yang dicakupi oleh bidang kejuruteraan sukan. Itu antara yang kecil-kecilan, ada lagi macam-macam bidang lagi lah sebenarnya. Okey, itu asas kejuruteraan sukan itu sendiri. Melihat kepada sudut pemain industri, Tuan Nazmizan sudah pastinya cukup mahir dengan peralatan dan sebagainya. 5 tahun berada di pasaran, bagaimana dilihat subjek kejuruteraan sukan itu boleh membantu industri sukan, terutamanya berkaitan dengan stadium, perkakasan dan sebagainya? Kalau kita lihatlah, kalau untuk pengalaman untuk atlet lah, untuk dalam dunia sukan ni sangat baguslah. Contoh macam VR, so dia mengatasi untuk masalah-masalah macam untuk go tak go macam tu. Sekarang pun kalau kita tengok dalam peralatan sukan pun, bola sepak pun, dalam bola sepak macam World Cup itu pun ada chip untuk tengok bola tu kan. Jadi benda ni dia dah berkembang begitu pesat lah. So dalam contoh kalau tengok pun dalam dunia olahraga, contoh sekarang lagi dari segi kita punya photo finish, contoh sangat-sangat penting lah, sebab kita dengan adanya teknologi sukan ni kita dapat mengatasi lah. Contoh macam kita tengok timing keluar masa yang sama untuk menentukan siapa juara dalam menentukan photo finish, yang mana dia per second yang kita boleh lihat. Benda-benda kecil ni kalau mata kasar kita takkan nampak. Contoh juga dengan electronic timing. Dulu kita zaman dulu dengan jam radik, kalau siapa yang cepat dia akan kadang-kadang ambil sama, tapi dia tak valid lah sebab kita menggunakan tangan kan. Tapi kalau dengan electronic timing ni valid lah, maknanya sharp. Jadi tak perlu dipertikaikan lagi. Dia kalau macam ada macam pertikaian dari segi photo finish, kita boleh tengok secara dekat visual, secara detail per second dia punya tu. So kita boleh tengok siapa deep dululah. Jadi benda-benda macam ni yang saya rasa sangat membantulah. Bukan sahaja dari segi elektronik, tapi dalam latihan pun membantu dari segi macam kalau kita tengok teknologi rubber system lah, menggunakan getah, itu teknologi. Dulu kita hanya guna macam guna pemberat. Orang ingat gym, you kena pergi gym lah buat angkat-angkat benda berat. Sekarang menggunakan rubber pun kita dah boleh buat. Itu teknologi baru lah, menggunakan rubber. Resistor rubber sekarang. Tuan Nazmizan, ber-5 tahun berada di pasaran di dalam pendidikan. Sudah pastinya ada, saya rasa lebih kurang 2 batch yang sudah keluar sekarang ni, sudah pun bergraduan dalam lulusan kejuruteraan sukan. Dari segi pembelajaran, pengaplikasian semua perkakasan dan sebagainya, mereka bermain, membiasakan diri dengan perkakasan. Bagaimana perkara tersebut, cabaran untuk adakan perkakasan tu, teknologi, sebab ialah kita sekarang bergerak ke arah dunia yang semakin maju. So untuk mengadakan equipment tu bukan satu perkara yang mudah. Jadi pandangan Tuan Nazmizan? Pandangan saya pertama bajet lah. Of course benda tu menggunakan bajet yang begitu besar. Tapi benda ni bagus. Kata bagus untuk kegunaan untuk ahli sukan, bukan saja ahli sukan, untuk semua dalam bidang yang melibatkan bidang sukan. Yang mana 5 tahun berada di pasaran tu, benda ni rasa kita boleh menambahbaikkan. Jika kita ada bajet yang begitu mencukupi, kita mungkin boleh tambah lagi. Dia punya dari segi mungkin part tu kita boleh buat research yang lebih baik lagi, penambahbaikan yang kita boleh buat lagi. Contoh macam VR, mungkin ada penambahbaikan yang kita boleh lagi. Contoh dari segi teknologi, ada benda yang kita boleh buat.
buat penambahbaikan lagi lah untuk datang 5 tahun ataupun ke hadapan. Yang penting sebab ialah melibatkan benda-benda yang kecil-kecil ni kan dia kos dia lagi tinggi kan. Jadi benda ni akan relate dengan orang kata mereka bajet yang tinggi, tapi untuk kita maju ke hadapan ada sukan dengan teknologi ni dia kena seiring lah benda tu. Jadi bajet tu maknanya kita kena hadapi benda ni, kita kena untuk 5 tahun yang ada sekarang ni kita kena bagi yang ada sekarang, base yang ada sekarang adalah dia betul-betul mahir dan bajet yang mencukupi untuk dia betul-betul mendalami bidang ni. Okey. Doktor, kita nak bercakap berkenaan prestasi atlet itu sendiri. Ramai orang kata kalau seseorang ahli sukan ataupun atlet tu, beliau sendiri itu seorang atlet yang bagus, bagilah perkakas atau alatan apa pun dia akan bagus dengan sendirinya. Jadi kita nak tanya, apakah mungkin fungsi kejuruteraan sukan ni ataupun bagaimana seorang jurutera sukan tu boleh membantu untuk mungkin meningkatkan prestasi atlet itu sendiri. Okey. Pertama kita nak ke istilah sikit lah. Kejuruteraan sukan tu apa dia kan? Pertama sekali ilmu kejuruteraan tu maksudnya ialah aplikasi teknikal, matematik dan fizik lah, ilmu sains, ilmu fizik dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi kalau kita katakan kejuruteraan sukan itu sendiri adalah aplikasi teknikal dalam matematik dan ilmu fizik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang sukan. Jadi untuk meningkatkan prestasi ahli sukan ini, kita ada beberapa teknologi yang kita boleh gunakan lah. Contohnya seperti penggunaan GPS kan, untuk melihat macam mana prestasi atlet tersebut termasuk bagi yang dalam bidang-bidang berpasukan. Contohnya dalam sepak kan. Jadi kita melihat data-data daripada atlet tersebut dan kita beri present dan kita persembahkan kepada coach. Okey, macam ni cara kita nak tengok macam contohnya kelesuan, apakah teamwork yang berlaku antara ahli sukan. Kemudian satu lagi yang kita boleh tengok ialah dari segi fitness tracker kan. Contohnya mesti tekanan darah, berapa banyak kalori dibakar. Jadi perkara-perkara tersebut kita boleh monitor prestasi atlet tersebut. Di Unimap kita ada makmal biomekanik. Kita ada sistem kamera rakaman gerakan. Jadi kita akan tengok macam contohnya macam kalau dalam montaj tadi kan ada ditunjukkan seperti sistem atlet pemanah. Okey. Kita tengok bagaimana dia manah kita boleh improve atau kita boleh pertingkatkan keupayaan untuk manah. Jadi ini antara teknologi yang kita gunakan untuk meningkatkan prestasi ahli sukan tersebut. Dari segi supply and demand macam mana pula doktor? Bukan supply and demand in barang tapi in manpower tu, permintaan di pasaran bagaimana dalam subjek kejuruteraan sukan ini? Sebenarnya banyak sebenarnya demand yang kita boleh dapat lah. Sebab apa? Sebab banyak organisasi kan yang memerlukan contoh gaduan-gaduan yang mempunyai kemahiran begini. Kemudian kita tak saja tertumpu kepada macam tadilah seperti macam kata melihat prestasi ahli sukan dan sebagainya. Sports material pun. Sports material contohnya bahan-bahan sukan untuk kita gunakan untuk kasut, pakaian dan sebagainya pun termasuk dalam bidang kejuruteraan sukan. Ini tak termasuk lagi macam contohnya sekarang ni apps kan. Terlampau banyak apps lah. Contohnya nak tengok platform online bola kan, malah nak cari teman golfer pun pakai apps. Jadi semua perkara ini adalah sebahagian daripada kejuruteraan sukan. Baik, Tuan Nazmizan, pembinaan silibus untuk subjek ini bukanlah satu perkara yang mudah. Sebagai pengarah pusat sukan, sudah pastinya ada satu contribution dalam mengembangkan ataupun pembinaan modul itu. Jadi bagaimana Tuan melihat pembinaan modul itu supaya selari dengan apa yang pasaran permintaan di luar sana? So bagaimana nak bergerakkan, pastikan ia bergerak seiring dengan permintaan di luar. Sebenarnya kita akan tengok pada market lah, dan kita akan situasi semasa, kadang apa yang digunakan semasa, dan yang kita boleh terapkan ni dengan penekanan kepada situasi yang terkini yang diguna pakai lah. Dan elemen-elemen tu yang kita kena ambil, dan kita juga perlu melihat khususnya kita ditawarkan tu relate untuk bila duit keluar ni dia kena pakai. Itu yang penting. Kita tak nak kita buat benda tu adalah untuk shop sendiri, tapi kita tengok pasaran dekat luar, market yang nak itu. Jadi kita akan keluarkan duit yang berkualiti, yang bila dia keluar dia ada pasaran yang perlu ditempatkan dia. Nak melahirkan satu graduan yang berkualiti cukup susah. Satu cabaran yang sangat besar.
tahun boleh katakan usia yang baru bertatih. Jadi bagaimana nak pastikan subjek ini relevan dan juga ia bergerak seiring dengan permintaan pemain industri di luar sana. Sebab kalau kita tengok pun sekarang pun memang industri sukan ni memang satu benda yang bukan baru, benda yang memang perlu. Jadi saya rasa benda ni tak ada masalah. Yang mana kalau tengok kita pun memang nak contoh dalam sukan bola sepak pun macam Dr. Nasir kata tadi, dia pasal untuk menilai atlet. Dalam sukan pun dari segi contoh untuk olahraga, sekarang pun kita tengok kasut jogging pun dah ada dia punya gel, dia ada punya yang tebal untuk yang orang ni kan, kalau tengok pun orang gila untuk maraton kan. Sekarang buat jadi benda tu dia dah kata macam dah nampak dah ke arah selari ke arah tu. Cuma penekanan ni kita untuk melihat ini ialah biar kita maknanya kita ada orang kata nilai tambah yang kita beri kepada kita punya ganda, supaya bila dia keluar dia tak ada rasa macam benda tu macam benda yang baru pada dia. Faham. Okey, Dr. Nasrul, secara ringkasnya subjek kejuruteraan sukan ni, sukan satu subjek yang cukup besar. Kita ada sukan bola sepak, sukan olahraga, sukan badminton dan sebagainya. Jadi macam mana mereka pelajar dalam subjek kejuruteraan sukan ini dibahagikan kepakaran mereka? Contoh ke bahagian olahraga, ke bahagian bola, ke bahagian kesihatan, fisio dan sebagainya. Macam mana mereka dibahagikan? Okey, jadi saya tengok macam inilah. Sebenarnya apa-apa pun mereka perlu kembali kepada asas dalam ilmu kejuruteraan lah. Mereka perlu belajar subjek matematik kan, mekanik dan sebagainya. Tapi di masa tahun akhir kita akan cuba streamkan mereka terhadap bidang-bidang tersebut lah. Okey, mungkin ada yang lebih berminat ke arah mekanikal, ada yang lebih kepada elektronik. Jadi itu cara kita nak streamkan pelajar-pelajar tersebut lah kan, ke arah jadi dia bukan nak ikut pada bidang sukan, tetapi pada bidang mekanikal ataupun elektrikal dan sebagainya. Macam contoh tadi doktor ada sebutkan, antara contoh-contoh kejuruteraan sukan tu adalah banyak yang doktor sebut tadi adalah wearables. Wearables, betul. GPS dan sebagainya. Teknologi dalam kasut dan sebagainya. Betul. Selain daripada wearables yang boleh digunakan oleh atlet, apa lagi yang termasuk di bawah bidang kejuruteraan sukan? Mungkin pembinaan stadium ke macam mana? Adakah itu termasuk juga? Itu pun termasuk juga, seperti track kan. Seperti track kita gunakan track sintetik. Itu melibatkan contohnya bahan kan, adakah sesuai dengan kasut dan sebagainya. Jadi kita nak memastikan bahawa yang penting untuk seorang jurutera ni adalah memastikan safety, iaitu keselamatan bagi pengguna. Itu yang satu perkara yang paling asas lah untuk seorang jurutera sebenarnya. Kita secara ringkasnya di akhir rancangan kita mulakan dengan Tuan Azmizan mengenai pandangan dan juga hala tuju yang ingin dilihat 10 tahun akan datang. 5 tahun kita dah lalu, 10 tahun akan datang untuk subjek kejuruteraan sukan ini. Diterima oleh semua masyarakat lah, dan atlet semua kata mempunyai kemahiran lah dan menggunakan tak ada masalah untuk menggunakan teknologi yang bila ke depan nanti. Jadi semua dah ada ilmu kejuruteraan. Short, simple and sweet. Itu yang saya suka. Baik, Dr. Nasrul pula. Kita harus ingat bahawa pasaran untuk kejuruteraan sukan ini sebenarnya cukup luas. Kalau ikut kajiannya, market di seluruh dunia ni sebanyak 94 bilion ringgit tahun lepas saja. Jadi dia dijangka berkembang hingga 180 bilion pada tahun 2027. Jadi maknanya peluang untuk dalam bidang ni cukup tinggi lah. Itu kita tengok lagi yang e-sport sebagainya, itu satu isu yang lain lah yang mungkin kita boleh bincangkan kemudian lah. Baik, Pasha silakan. Baik, itu saja perkongsian kita pada hari ini mengenai kejuruteraan sukan. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nasrul dan juga Tuan Azmizan sudi bersama kita untuk kita bercakaplah tentang topik yang baru agaknya. Mungkin agak baru jugalah. Jadi hari ini kita bukan sahaja bercakap mengenai tuah pada tahun anak, kita juga tadi dah bercakap tentang pengabaian. Banyak topik kita hari ini kan, sangat luas dan akhir sekali berkenaan kejuruteraan sukan. Dan special untuk anda, kita anjakkan masa hari ini. Masa siaran sepatutnya ada pukul 10, tapi kita anjakkan ke 10 suku. Dalam tak sedar tengok jam. Tak sedar kita dah terlebih masa hari ini. Dia pun kata, ya ke? Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang setia bersama kita selama 1 jam 15 minit. Jadi kepada mereka yang meraihkan Tahun Baru Cina, kongsi Fasha saya ucapkan, semoga tahun ini lebih bertuah daripada tahun-tahun sebelum ni. Ingat, the way of water. Arnab. Baik, terima kasih kerana bersama kami. Saya Fasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Selamat bercuti. Dan saya Zul Yusof. Kita jumpa lagi minggu depan. Pagi hari terus bangkit, yakin berdiri.